on va danser le long des golfes clairs. J'ai fait beaucoup d'activités pendant mes vacances. J'ai tout noté et je veux partager tout avec mes amis. On y va! Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Yuyu. Baik, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Perancis bertemakan Mes Aventures. Sebentar tadi kita dah berkenalan dengan Madam Husna. Jomlah kita kena tanya khabar juga. Madam, comment ça va? Bonjour Yuyu, ça va bien et toi ça va? Ça va très bien, ça va bien. Bravo. Baik, cikgu, mungkin cikgu boleh jelaskan kepada murid-murid yang berada di rumah ketika ini apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Alors, tout d'abord, bonjour et aujourd'hui, on va apprendre sur le passé composé. Donc, le titre, c'est Mes aventures. Jom kita berkenalan dulu dengan murid-murid ya cikgu. Alors bonjour les amis. Donc nous avons ici notre ami de SMK Sri Serdang. Ce sont mes élèves et elle s'appelle d'abord Alia. Alia, tu dis bonjour Alia. Et après Aisha. Aisha. Bonjour. Bonjour. Et enfin, c'est Patricia. Bonjour. Bonjour. Baik, itu dia murid-murid yang akan bersama dengan kita ini pada hari ini iaitu dengan Madam Husna Rahmat dari SMK Sri Serdang. Jadi Madam, apa kata kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini? Mes Aventures. Silakan Oui, Madam. Mes aventures. Alors, donc, tout d'abord, notre titre, c'est Mes aventures. Et ça, c'est l'objectif de notre cours aujourd'hui. Comprendre l'essentiel d'une conversation entre plusieurs personnes sur un thème étudié. Ça veut dire qu'on va faire des activités plutôt compréhension orale. Donc, il faut comprendre ce que quelqu'un dit et après, vous devez savoir comment répondre. Donc, on va commencer avec, voilà, une petite révision, bien sûr. Révision sur le verbe avoir ou présent. Pourquoi on parle de verbe avoir ou présent? Parce que ça, on va l'utiliser dans le passé composé qu'on va apprendre aujourd'hui. Okay. So, untuk orang yang tak pernah belajar lagi bahasa Perancis pun boleh belajar juga hari ini. So, mula-mula kita tengok dulu verb avoir. Avoir ni kalau kita nak cakap dalam bahasa Melayu, kita macam yang terjemahan yang terdekat adalah bahasa Inggeris. So, avoir ini membawa maksud to have. Jadi, sekarang ini, alors les élèves, ce que vous pouvez regarder ici, yang belum belajar lagi, sekarang ni awak akan tahu macam mana berfungsinya kata kerja bahasa Perancis. Okay. Alors, donc, ici, nous avons la conjugaison du verbe avoir. Et est-ce que vous pouvez mettre le verbe conjugué avec le sujet? Yang ini adalah sujet dia ya. Okey, so sujetnya macam contoh je. Asalnya Yuyu dah tahu dah je ni apa? Saya. Saya. Okey. So kalau verb avoir, je. Quelle est la conjugaison pour je? Aisha. Moi, madame. Oui. J. J, très bien. Donc je, c'est J. So apabila J dia di sini, kita tak guna dah je di sini. Sebab
dia dah bersambung dengan verb dia. Okey. Et to, le verbe to. Alia? Madame. Oui. Tu as. Tu as. Très bien. Laquelle? Ceci? AS ou A seulement? Parce que la prononciation, c'est la même chose. Hein? Ceci? Avec AS. AS. Très bien. AS, oui. Bravo. Tu as. Et il, elle, on. Quelle est la conjugaison? Patricia? Moi, madame. Oui. Il, elle, on, a. A. Voilà. Ceci. Et nous. Nous ni maksud dia we. Kalau dalam bahasa apa tu Inggerisnya we, kita. Nous apa? Volontaire? Moi, madame. Oui, Alia. Nous avons. Nous avons. Nous avons. Très bien. Nous avons. D'accord. Nous avons. Et vous. Vous. Quelle est la conjugaison Non, madame. pour vous? Oui. Vous avez. Vous avez. Vous avez. Anda, Yuyu memang dah tahu. Dia dah belajar. Il, elle. Finalement, yang ni bunyi dia sebut macam mana? Quelle est la prononciation, Yuyu? On. On. Bravo. C'est bien la prononciation. Hein? Merci. Très bien. OK. Et maintenant, donc, vous avez déjà bien mémorisé sur le verbe avoir ou présent. Maintenant, on va voir le verbe avoir qui se termine en ER. OK? Donc, je vais changer avec ceci. Voilà, kita tukarkan sebab kenapa? Okey, saya terangkan. Dalam kata kerja bahasa Perancis, kita ada verb regular dengan irregular. Okey, kenapa kita buat yang verb ER ni dulu? Sebab 60% kata kerja dalam bahasa Perancis ni dia hujung dia adalah ER. Biasa student saya dia akan cakap, "Madam, macam mana nak hafal ni, kata banyak sangat kan?" Saya macam, sabar, tenang, Malaysia, tenang. Okay, kita ada cara dia nak hafal. So, cara dia begini. So, mula-mula kita tengok yang ni dulu. Okay. Dia punya, dia punya sifir dia ada kat belakang ni. Jadi, saya nak minta student saya dulu. Donc, mes élèves, est-ce que vous pouvez mettre les verbes comme juste avant avec le verbe avoir. Alors, pour je vais le remettre. OK? D'accord. Je. Aïcha. Aïcha. Moi, madame. Je. Je avec parle. Je parle. Très bien. Je parle. Ada lagi yang nak cuba? J'adore, non? Tu. Kitanya host nak cuba pun boleh. Oui. Qui. Okey. Alia? Alia. Tu écoutes. Tu écoutes. Okey. Tu écoutes. Il, elle, on. Patricia? Madame? Oui. Il, elle, on, adore. Bravo. Très bien. Il, elle, on adore. Nous. Nous. Aïcha? Nous. Moi, madame. Oui. Nous aminons. Nous aimons, nous aimons. Voilà, il y a une liaison ici. Nous aimons. Et vous? Vous? Cha? Vous, moi, madame. Oui. Vous? Détester. Vous détestez. Vous détestez ni maksudnya awak tak suka. Et finalement, il, elle, pluriel, regarde. Jadi, saya cakap tadi dia ada sifir dia untuk verb ER ni kan. Okey, so belakang ni kalau je, hujung dia mesti E. Tu, ES. Untuk il, elle, on, hujung dia I. Vous, hujung dia ONS. Nous, ONS. Vous, IZ. Dan il, elle, ENT.
itu dia, kita dah pelajari sedikit sebanyak bahasa Perancis daripada Madam Husna sebentar tadi. Saya pun terpukau apabila mendengar Madam Husna bertutur dalam bahasa Perancis. Nak dengar lagi banyak beliau dan murid-murid bertutur dalam bahasa Perancis? Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama Didik TV KPM bagi mata pelajaran bahasa Perancis bertemakan Mes aventures. Jadi sebentar tadi kita telah pun diterangkan tentang kata kerja dan sebagainya dalam bahasa Perancis, dan bagi segmen ini kita akan mempelajari tentang le passé composé dan juga participe passé. Baik, kita akan terus belajar bersama dengan Madam Husna. Silakan Madam. Ok, merci Yuyu. Donc, on va continuer notre apprentissage aujourd'hui avec le passé composé. Alors, qu'est-ce que c'est le passé composé? Donc, vous pouvez regarder ici. On utilise le passé composé pour raconter des faits passés. Maksudnya kita guna passé composé untuk menceritakan segala perkara yang telah berlaku. Sebab tu saya kata passé composé tadi maknanya sama dengan past tense. La plupart des verbes se conjuguent avec avoir ou présent. Et plus le verbe ou participe passé. Okay. Tadi awak dah tengok avoir ou présent. Okay. Avoir ou présent adalah auxiliaire. Kita namakan auxiliaire. Madam, auxiliaire ni apa? Okay. Sebelum orang tanya, saya jawab siap-siap. Okay. Auxiliaire ni seperti kata yang mudah fahamnya kata pembantu ataupun pemangkin. Bila dia ada dekat situ dan kita campurkan dengan particip passé, membawa maksud, orang kita boleh nampak dah itu adalah verb dalam bentuk passé composé. Okay. So yang ni kenapa kita highlight dia avoir? Sebab kita ada dua auxiliaire. Okay. Yang pertama adalah avoir dan yang kedua adalah être. So avoir, être. Avoir paling banyak digunakan. Untuk auxiliaire être hanya ada 14 verb saja yang menggunakan dia. Sebab itu saya ajar dulu avoir. Kan? So Yuyu ada nak tanya apa-apa? Yuyu pun sebenarnya sambil belajar. Kan? Okay, so tadi dah tengok avoir ou présent. Sekarang ni kita nak tengok participe passé. Okey. So untuk le verbe on ER, verb on ER ni maksudnya verb yang memang asal dia belakang dia adalah ER kat belakang tu. Orang Perancis sebut bukan huruf I, huruf E. A, B, C, D, E. Tu ER. Ni ER. Okey. Donc, dia punya partisipasi senang je. Kita turunkan dia punya ER. Kita naikkan aksen aigu. Yang ada tanda kat situ tu kita panggil dia aksen. Untuk yang baru belajar, yang ni kita panggil yang kata bertanda ke atas ni kita panggil dia aksen. So yang ni turun ke kiri ni kita panggil dia aksen aigu. Okey. So par exemple, j'ai rencontré une star. Macam saya hari ni, j'ai rencontré une star. Yuyu. Voilà. Elle est une star. Voilà. Et ensuite, vous avez visité un parc d'attractions. Awak dah melawat ke theme park. Okay. J'ai rencontré. Saya dah jumpa. Okay. So, ils ont parlé avec le prof.
mereka telah bercakap dengan profesor. Okey. Jadi seterusnya, les autres verbes ont un participe passé irrégulier. Yang kata kerja yang lain dia irregular pun ada. Maksudnya dia punya conjugaison yang kita belajar tadi, pertukaran verb tu, dia punya pertukaran tu sangat lain daripada kata kerja asal dia. Okey. Exemple, elle a pris le métro. Dia ambil train. Okey. Nous avons eu un problème. Kami ada masalah. Okey. Kami telah ada masalah. Lepas tu as dû rester dans le noir. Saya terpaksa tinggal bergelap. Okey. Setakat ni saya harap semuanya faham. Tapi kalau tak faham jangan risau. Kita ada aktiviti di sini. Senang. Kita buat aktiviti untuk pelajar lebih faham. Okay. Le participe passé des verbes en ER. Okay, dekat sini nampak belakang ni semua ER, ER, ER. Okay. So yang ni belakang dia semua kita dah jadikan accent aigu. Okay. Alors, donc, Yo-Yo, tu vas commencer là. Okay. Regardez avec. Regardez, très bien. La prononciation, c'est la même chose. Ok, d'accord. Donc, Nouraine, Patricia. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Adorer. Numéro 5. 5. Ok, numéro 5. Adorer. Très bien. Détester. Alia. Détester, numéro 1. Numéro 1. Détester. Ok, numéro 1, détester. Écoutez. Écoutez. Aïcha. Moi, madame. Oui. Numéro 2. Numéro 2. Écoutez. Numéro 2. Eh bien, écoutez. Et aimer. Aimer. Volontaire. 3. Numéro 3. Bravo. Numéro 3. Aimer. Et finalement, parler. Donc, ils sont tous le participe passé. Et maintenant, on va regarder ici le participe passé des verbes irréguliers. Untuk verb yang berlainan, macam kita bagi dia pengecualian. Berlainan daripada yang lain. Okay, kita ada faire, maksud dia to do. Voir, tengok. Devoir, mesti. Avoir, tadi kita dah tengok dah. Dan prendre. Prendre maksudnya untuk ambil, to take. Okay. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Qui veut commencer? Volontaire. Qui veut commencer? Moi, madame. Oui. Numéro 5. Comment? Tu peux répéter? Faire, numéro 5. Numéro Fait. 5. Numéro Fait. 5. Voilà, fait. Faire avec fait. Et voir? Voir? Qui Moi, veut madame. répondre? Oui. Voir, numéro 1. U. Voir, vu. Ok, c'est pas numéro 1, ça c'est U. U, c'est avec d'autres verbes. Vu, voir, V, V. Numéro 1. Ok, numéro 2. Ceci, vu. 2. Et devoir. Devoir, Patricia? Moi, madame. Oui. Devoir. Devoir. Devoir, do. Très bien. Et avoir. Yuyu? Laquelle? Avoir numéro 1. Numéro 1. Très bien. Et bien sûr, prendre, c'est pris. Voilà. Donc, sekarang ni awak dah tahu macam mana dia punya partisipasi dia. Dan sekarang ni, kita nak tengok macam mana benda ni digabungkan sekali dan dua perkara ni kita gabungkan boleh jadikan satu ayat. Okey, sekarang ni saya akan letakkan di sini. Kemudian awak akan lihat yang
perkataan avoir tadi, conjugué ou présent. D'accord. Jadi, Yuyu, setakat ni boleh faham? Boleh, cikgu. Saya cuba memahaminya sehabis baik. Sementara itu, kita sedang menantikan murid-murid kita di Google Meet. Yoyo tak sabar nak belajar lagi daripada Madam Husna tentang past participle sebentar tadi, past tense sebentar tadi, atau dalam bahasa Frenchnya, le passé composé untuk apa yang telah berlaku dan juga participe passé. Itu dia. Itu yang Yuyu belajar sebentar sahaja tadi. Kita nak teruskan lagi pembelajaran pada hari ini. Cikgu Husna, jom. Kita teruskan. Tadi kita dah tengok avoir ou présent. Et vous avez déjà regardé les verbes ou participe passé. Okay, sekarang ni macam mana kita nak gunakan dua-dua ni. Okay. Macam yang saya sebut tadi, mesti ada avoir ou présent dan mesti ada participe passé. Alors, les élèves, on va regarder. Je vais mettre j'ai. Voilà. J'ai écouté. Jadi, macam mana kita nak buat ayat? Macam mana kita nak buat ayat? Aisyah, j'ai écouté. J'ai écouté. J'ai écouté ma professeure. J'ai écouté ma professeure. Dia dengar cakap profesor dia ataupun j'ai écouté de la musique. Voilà, j'ai écouté de la musique. Et kalau ini tu as pris. Okey, tu as pris apa? Macam tadi ayat Yuyu nak try. Situ kita kata elle a pris le métro. Kalau tu as pris, dia akan tambah je kat belakang ni le métro. Le métro. Voilà. Tu as pris le métro. Voilà, tu as pris le métro. Lepas tu kalau vu, elle a vu, dia telah nampak apa. Kita just tulis je apa yang dia nampak. Elle a vu l'avion. Dia nampak kapal terbang. Ou bien, nous avons parlé. Nous avons parlé avec le prof. Kami telah bercakap dengan profesor. Et, par exemple, vous avez fait votre devoir. Awak dah buat awak punya homework. Okay, awak dah buat awak punya kerja rumah. Okay, vous avez fait votre devoir. Et finalement, j'ai regardé. Voilà. Kita ambil yang simple. Ils, elles ont regardé. Regardé. Ils regardé Didik TV sur la télévision. Okey. D'accord. Donc, sekarang ni, kalau awak lihat kat sini, awak dah nampak dah dia punya format dia tu macam mana, cara penggunaan dia. Donc maintenant, je veux demander à mes élèves de faire une phrase. Okey. Saya nak minta saya punya student untuk cuba buat, setiap orang buat satu ayat. Alors, donc, on va écouter les élèves à faire ces phrases. Donc, une phrase par personne. Okay, on commence avec Alia. On n'entend pas. Alia, tolong unmute mikrofon. Kita tak dengar. Oui, madame. D'accord. Oui. Quelle est la phrase? J'ai écouté la musique. Ok, j'ai écouté la musique. D'accord. Et ensuite, Aïcha. Aïcha. Moi, madame. Oui. Okay. Quelle est ta phrase? Tu as pris le métro. Tu as pris le métro, très bien. Et finalement, Patricia. Patricia, quelle est ta phrase? Oui, madame. Oui.
Non? Pas de phrase? J? Et Non? Bon, c'est OK. D'accord, pas de problème. Donc, on continue avec notre apprentissage aujourd'hui. Itu dia. Très bien, murid-murid semua. Kita akan kembali lagi selepas ini. Pastinya bersama Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seronok kan belajar bahasa Perancis pada hari ini. Untuk makluman semua, Madam Husna pernah menetap di Perancis selama 6 tahun. Maka kerana itulah pertuturannya begitu fasih sehingga Kak Yuyu sendiri terpukau di studio ini. Jadi, seterusnya kita akan belajar tentang kefahaman lisan di mana Madam Husna akan berkongsikan rajah-rajah dan murid-murid perlu meneka apakah aktiviti ataupun kata kerja yang perlu diterangkan oleh murid-murid. Jawablah kepada Madam Husna. Silakan, Madam. Alors, donc, on continue avec notre activité. Voilà. Ce que vous pouvez regarder ici, il y a deux images. Nous avons deux images, image A et image B. Et vous allez entendre une phrase. Donc, vous allez écouter la phrase et vous devez choisir quelle image qui correspond avec la phrase que j'ai dit. On commence. Vous êtes prête? Vous êtes prête? OK. Première phrase. Ils ont fait des achats. Ils ont fait des achats. Alors, qui veut répondre? Qui veut répondre? Moi, madame. Oui. Aisyah? Aisha? Image A. Image A. D'accord, image A. Pourquoi? Donc, c'est correct. Bila betul, kita mesti nak tahu kenapa dia pilih jawapan tu. Pourquoi tu dis A? Parce que achat membawa maksud membeli belah. Bravo, très bien. Parce que achat, ça veut dire que membeli belah. Et ceci, est-ce que si c'est pas compliqué, vous pouvez dire quelque chose sur cette photo? Kenapa kita tak ambil dia yang ni? Sebab dia, siapa yang boleh buat ayat untuk image B? Ils ont en train de... Ils ont... Aisyah nak cuba? Boleh. Verb apa yang kita nak guna? Ils ont parlé. Ils ont parlé. Très bien, ils ont parlé. Maksudnya mereka telah bercakap. Okay? Ils ont parlé. Ensuite. Okay. Seterusnya. Image A, image B. La phrase. Il a eu mal au pied. Il a eu mal au pied. Quelle image? Image A ou image B? Silakan Alia. Oui, Alia. Image A. Image A. Pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est image A? Sebab ada perkataan mal yang bermaksud sakit. Très bien, mal. Mal, maksud dia sakit. J'ai mal, saya sakit. Okey, très bien. Ici, quel est le verbe on peut utiliser? Quel est le verbe on peut utiliser ici?
Jouer. Siapa nak cuba? Oui. Okey, Il a Alia. joué le football. Voilà, il a joué au football. Très bien. Et ensuite, donc, la suite, la phrase est il a écouté de la musique. Il a écouté de la musique. Yuyu nak Batrisha jawab. Ingat kan Kak Yuyu yang nak jawab. Kita nak bagi Kak Yuyu jawab. Nak Boleh, cikgu. Jawapannya Image A. Image. Très bien. Sebab apa tu? Sebab mendengar muzik. Très bien. Nampak tak? Kak Yuyu memang tahu cakap Perancis. Belajar dari madam. Très bien. D'accord. Donc, bravo pour cette activité. Et on passe à la suite. Voilà. Okay. Dans cette activité, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 5 images. Et vous allez entendre un enregistrement, un dialogue, et vous devez mettre les images en ordre. Maksudnya, pelajar kena dengar dialog dan dalam masa yang sama, dia kena lihat gambar dan susun gambar mengikut dia punya susunan dia. Okey. Kita akan cuba buat 2 kali dengar. Sebab biasa kalau dalam peperiksaan antarabangsa pun kita bagi 2 kali dengar. Jom, kita dengar audio dia, cikgu. Okey, boleh. Dialogue. Vous avez déjà rencontré une star? Moi, oui. J'ai vu Diams. La chanteuse? Ah bon? Où? À son concert. J'ai adoré. Et toi, Hugo? Moi, hier, j'ai fait une rencontre incroyable. J'ai parlé avec André Boucher dans un parc d'attractions. André Boucher? C'est qui? C'est Passepartout, un personnage de Fort Boyard. Le jeu à la télé? Je n'ai jamais regardé. Et comment ça s'est passé? J'ai pris le train fantôme et il y a eu un problème. On a dû rester 20 minutes dans le noir, au milieu des araignées et des squelettes. Alors j'ai parlé avec mon voisin, un homme tout petit, Passepartout. Et il m'a donné un autographe. Regardez. Ah, Hugo, tu as toujours des histoires incroyables à raconter. C'est parce que c'est un aventurier. Itu dia. Baik, bagi pembelajaran pada hari ini, audio ini hanya akan dimainkan sekali saja. Kita nak lihat sama ada murid-murid fokus atau tidak sebenarnya. Baik, Madam Husna, saya serahkan kepada Madam. Ok, merci Yuyu. D'accord. Donc malheureusement, on a seulement une fois d'écoute. Ok, donc. Qui veut répondre pour la première image? Voilà. Image numéro 1. Quelle image pour numéro 1? Gambar mana yang pergi dulu? Yang pertama, gambar apa? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Kak Yuyu nak suruh Batrisha cuba. Silakan Batrisha. Batrisha. Image C. Image C. D'accord, image C. Parce que il a dit apa? J'ai pris le train fantôme. Fantôme. Fantôme tu hantu. Maksudnya dia naik train kat rumah hantu. Okay. Alors, oui, C. Et après, numéro 2. Quelle image pour numéro 2? Qui veut répondre? Madame. Allez. Okey, Aisyah. Aisha. Image A. Image E. E. Okey, E, ceci. E. Okey, d'accord. Image E. Parce que il a eu peur. Dia muka dia takut kan? Sebab kita dengar tadi, j'ai eu peur, dia kata. Okey. Et image 3. Yang mana satu? So, susunan dia sekarang C, E. Yang ketiga? Alia? Alia. Image B. Image B. D'accord, image B. OK. Et après? Seterusnya? Moi, madame. C, E, B.
Image A. Image A. D'accord. C, E, B, A. A. Et finalement, c'est le D. Parce qu'il y a le mot autographe à la fin. Autographe, c'est la même chose en anglais. Autographe. Itu dia, kita dah mempelajarinya. Cara berdialog ya cikgu. Ya. Jadi maksudnya bila pelajar dia boleh dengar dan boleh jawab, maksudnya dia punya tahap tu mencapailah dia punya skill yang sepatutnya dia ada. Cikgu, Yuyu nak tahu apa agaknya pengalaman pelajar-pelajar yang kita bawakan pada hari ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan Aisyah. Ceritakan pengalaman Aisyah sendiri, Aisyah. Pengalaman macam mana itu? Pengalaman Aisyah bagi Aisyah punya percutian atau sebagainya. Aventure, voilà. Les aventures que vous avez. Ikut temanya, mes aventures. C'est ça, mes aventures, c'est ça. Ou bien Alia ou Patricia qui veut répondre. Moi, madame? Oui. Ok. J'ai pris un train fantôme avec mon frère. Je me suis amusée. J'aime le train fantôme, bien que c'était effrayant. Voilà, bien que c'était effrayant. Okey. So ayat yang dibagi tu memang betul. Apa yang dia punya secara tata bahasanya betul. Dia kata dia ambil apa tu kereta api hantu juga dengan abang dia. Jadinya maksudnya dia dah boleh dengar, faham, dia jawab dan dia sendiri dah boleh buat ayat. Kalau Yuyu cuba dalam bahasa Malaysia, kemudian cikgu bantu Yuyu untuk terjemah dalam bahasa Perancis, boleh? Saya cuba. Okey. Baiklah. Yuyu cuba. Saya pernah ke rumah hantu. Kemudian apabila saya melalui satu selekor, ada satu lembaga telah menjelma dan membaling tepung kepada saya. Mungkin cikgu boleh tolong Yuyu terjemahkan pengalaman yang menakutkan tetapi sangat menyeronokkan. Dengar yang first tu, okey. Kata tadi apa? Saya pergi ke rumah hantu. Okay. Je suis allée. Okay. Yang ni bagus ayat ni sebab dia guna verb être. Je suis allée à la maison fantôme. Lepas tu tadi kata apa? Dicampakkan tepung kepada Yuyu. Quelqu'un a mis la farine sur mon visage. Satu pengalaman yang menakutkan tetapi menyeronokkan. Betul. C'est un aventure effrayant, mais quand même c'est amusant. Voilà. Wah, seronoklah dengan Madam Husna bertutur. Baik, kita akan kembali lagi selepas ini. Murid-murid yang berminat belajar bahasa Perancis, jangan ke mana-mana. Hanya di Didik TV KPM Mes Aventures. Didik TV KPM. Baik, sepanjang siaran banyak yang telah kita pelajari bagi mata pelajaran bahasa Perancis bertemakan Mes Aventures. Kak Yuyu percaya jika Kak Yuyu dapat menggarap pelbagai ilmu, murid-murid di rumah juga dapat mempelajari banyak perkara pada hari ini bersama dengan Madam Husna Rahmat. Kita tak mahu melengahkan masa, ayo Kak Yuyu serahkan pembelajaran hari ini bersama Madam Husna. Silakan Madam. Merci Yuyu. Donc, on continue encore avec notre apprentissage aujourd'hui. Donc, ini kita dah masuk bahagian yang mananya kita nak buat rumusan apa yang kita dah belajar.
So, apa yang awak dah belajar hari ini? Ce que j'ai appris aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Dekat sini pun saya gunakan passé composé. J'ai appris membawa maksud saya sudah belajar. Kalau nak kata saya sudah belajar bahasa Perancis, j'ai appris le français. Tapi sekarang ni yang madam nak tahu apa yang awak dah belajar hari ini. Kalau awak tahu apa awak belajar, maksudnya memang awak betul-betul dapat. Yuyu cuba dulu. Ya, Yuyu cuba. Pertama yang telah Yuyu pelajari adalah le passé composé. Très bien. D'accord. Donc, c'est le passé Composé. composé. Minta maaf lah kalau tulisan madam tak berapa nak cantik lah kan. Nak buat macam mana. Okey, seterusnya. Seterusnya. Qui veut continuer? Siapa cuba? Aisyah. Siapa nak cuba? Silakan. Apa yang Aisyah. Aisyah telah pelajari? Le verbe ER. Tu peux répéter s'il te plaît, je t'entends pas. Le verbe ER. Okey. Le présent. Okey, le verbe ER. Donc, le verbe ER. ER ou présent. Très bien. Très bien. Présent. Kau memang geletar, cikgu. Seterusnya. Seterusnya. Alia, silakan. Continuer. Oui, j'ai appris le verbe avoir. Avoir, Le verbe d'accord. avoir. Parce que nous, on a fait une révision avec le verbe avoir. Avoir, bien sûr, ou présent. Avoir ou présent. Dalam bentuk présent. Okey. Avoir. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ada benda lain lagi tak yang awak rasa awak dapat belajar hari ini? Batrisha, nak cuba? Moi, madame, Oui, Syah. raconter mes aventures. Voilà, raconter mes aventures. Ça, c'est le plus important parce que c'est l'objectif, la grande objectif. Donc, raconter. Raconter. Maksudnya menceritakan. Raconter ses aventures. Aventures. Voilà. Okay, rasanya ada lagi tak? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que moi, je pense que c'est tout ce qu'on a déjà appris. C'est Yuyu. Nak tambah apa-apa ke? Participe passé. Voilà, très bien. Le participe passé. Tengok Kak Yuyu mengambil sepenuh perhatian. Ni kalau dalam kelas saya ni anak murid kesayangan. Tapi tak boleh lebih-lebihkan kalau dalam kelas. Participe passé. Masuklah Itu sekolah dia. kita, Yuyu. Banyak yang kita pelajari daripada Madam Husna pada hari ini. Madam, kita silakan Madam untuk membuat rumusan. Jadinya rumusan untuk hari ini, kita dah belajar macam mana nak menceritakan dalam bentuk apa benda pengalaman kita dalam bentuk passé composé. Maksudnya perkara yang sudah lepas. Dan nilai murni yang kita dapat daripada apa yang kita belajar hari ini, kita buat aktiviti, pastikan kita penuhkan masa kita dengan aktiviti yang berfaedah supaya kita ada pengalaman yang meriah untuk kita kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Betul tak, Yuyu? Betul, seronok. Cikgu, saya nak tanya, bagaimanakah agaknya prestasi 3 pelajar cikgu pada hari ini? Ni kalau kita bagi dalam bintang ni, saya bagi 5 bintang ni semua orang. Kita boleh dapat maksudnya dia punya markah tu markah penuh lah. Très bien. Très bien. Bravo Très bien. les filles. Bravo. Itu dia satu pengalaman yang cukup menyeronokkan bukan sahaja bagi murid-murid yang mempelajari mata pelajaran bahasa Perancis, malah bagi Yuyu sendiri. Jadi jangan lupa bahan-bahan digital ini boleh didapati di Sumberku, iaitu Pusat Bahan Sokongan Pembelajaran Digital. Saya nak ucapkan terima kasih berbanyak-banyak terima kasih. Merci beaucoup Madame
Madam Husna. Merci beaucoup, Yuyu. Merci beaucoup, Norain, Alia, Batrisha. Okey, itu dia. Jadi kepada murid-murid semua yang berada di rumah, jangan lupa anda boleh menyaksikan semula siaran ini di YouTube Didik TV KPM. Jangan lupa pelajari bahasa Perancis kerana ia sangat seronok. Au revoir. Au revoir.